Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cikgu mulakan pengajaran pada hari ini, diharap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks masing-masing, buku catatan dan alat tulis. Pada hari ini, cikgu akan mengajar murid-murid bab 5 yang bertajuk Ungkapan Algebra. Sila buka buku teks anda, buka surat 104. Kenapa murid-murid perlu pelajari bab ini? Dalam bidang algebra, kamu akan mempelajari cara mewakili suatu nilai yang tidak diketahui dengan suatu huruf. Dengan demikian, masalah kehidupan harian dapat diterjemahkan dalam model matematik yang lebih mudah dengan menulis hubungan antara kuantiti-kuantiti yang terlibat dalam bahasa algebra. Bincangkan masalah harian yang melibatkan nilai yang tidak diketahui. Baiklah murid-murid, di dalam muka surat 104 diberi contoh situasi harian yang melibatkan ungkapan algebra. Sempena cuti sekolah, satu promosi pakej percutian 3 hari 2 malam ke Pulau Pangkor ditawarkan. Bagaimanakah anda dapat menentukan jumlah kos untuk bilangan orang dewasa dan bilangan kanak-kanak yang berlainan? Dalam situasi tersebut, ada nilai yang tidak diketahui. Okey, nilai yang tak diketahui ini dulu kamu telah mempelajarinya. Okey, dia disebut pemboleh ubah. Okey, ataupun sekolah rendah dulu kamu belajar disebut anu. Apa maksud pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah nilai nilai yang tidak diketahui. Okey, saya ulang semula. Apakah maksud pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah. Saya ulang semula. Pemboleh ubah ialah nilai nilai yang tidak nilai yang tidak diketahui. Okey, maksudnya nilai itu kita belum ketahui lagi. Jadi kita andaikan dia sebagai pemboleh ubah. Okey, contohnya jisim Ahmad. Okey, jisim Ahmad. Ahmad tu siapa? Ahmad tu contohnya murid kelas kamu. Okey, kamu belum Ahmad tu tidak menceritakan jisimnya kepada sesiapa. Kita sebagai orang yang tidak mengetahui jisim Ahmad, kita andaikan jisim Ahmad itu sebagai pemboleh ubah. Okey, jadi kita boleh wakilkan pemboleh ubah ini sebagai huruf. Diwakili huruf. Huruf apa? Huruf A hingga Z. Okey. Saya ulang semula. Apa maksud pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah nilai yang tidak diketahui. Okey, dan ia juga diwakili huruf. Okey. Seterusnya kita akan mempelajari ungkapan algebra. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi. Bagaimanakah anda menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi? Perhatikan pelbagai situasi di bawah dengan keadaan bilangan blok kayu di dalam setiap beg yang tidak diketahui. Situasi yang pertama, suatu beg mengandungi X blok kayu. Jadi, X itu mewakili nilai yang tidak diketahui.
Okey, jadi kita belum tengok lagi dalam beg tu ada berapa blok kayu. Maka kita tak ketahui nilai X tu. Jadi berapa jumlah kayu sebelum kita buka dalam beg tu? Okey, jumlah kayunya ialah X. Okey, yang kita tahu, dia bagi tahu jumlah kayu di situ ialah X. Jadi kita labelkan X. Okey, cara nak tulis X tu, okey, saya ulang semula. Dalam nak tulis pun boleh ubah. Kalau nak tulis huruf, okey, pastikan kamu tulis X, jangan tulis macam darab. Okey, yang ini X. Okey. Kalau yang ini darab. Okey, kalau X kamu buat lengkung sikit, lain sikitlah daripada darab. Okey, hati-hati bila belajar pun boleh ubah ini atau ungkapan algebra nanti. Okey, pastikan kamu tulis X melengkung sedikit. Jangan buat seperti darab. Mesti ada beza antara darab dengan X. Okey, jadi jumlah kayu ialah kita tahu X. Kita tak boleh tulis 12 ke 16 ke sebab kita belum tahu lagi nilai atau kuantiti yang ada dalam beg tu. Jadi kita labelkan X sahaja. Okey, situasi yang kedua. 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Okey, asalnya ada X. Lepas itu, kita tahu ada 3 blok kayu yang akan ditambahkan atau dimasukkan ke dalam beg itu. Jadi, berapa jumlah blok kayu yang ada dalam beg sekarang? Okey, yang asalnya ialah X. Kita belum tahu lagi X, kan? Okey. Lepas itu tambah bila dimasukkan dalam beg itu. Okey, jadi tambah berapa yang kita tahu nilai blok kayu? Tambah 3. Okey, jadi jumlah blok kayu yang terkini dalam beg itu ialah X tolak 3. Okey, seterusnya kita lihat situasi berikut. 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Okey, asalnya dalam beg itu ada X blok kayu. Kemudian bila berlaku keluar daripada beg itu, okey, 4 blok kayu dikeluarkan, maka operasi apa yang terlibat jika keluar? Kalau masuk tadi operasi tambah, jika keluar operasi tolak. Okey, jadi kita tuliskan jumlah blok kayu yang tinggal dalam beg itu ialah asalnya X. Okey, asalnya X, lepas tu dikeluarkan 4, tolak 4. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, Okey, seterusnya bilangan blok kayu di dalam X di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Okey. Jadi jumlah kayu asalnya X, betul? Okey. Dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Jadi operasi apa yang terlibat? Dibahagikan sama rata. Operasi bahagi. Kita boleh tulis X bahagi 2. Ataupun kita boleh tulis X per 2. Jadi ada 2 kaedah penulisan X bahagi 2 atau X per 2. Okey, seterusnya 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Okey, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Sekarang cuba perhatikan berapa jumlah blok kayu yang terdapat pada 2 beg ini. Okey, jumlah maksud operasi tambah kan? X tambah X. Okey, X tambah X. X tambah X ataupun 1X, yang ini 1X tambah 1X. Okey, jadi jumlah dia adalah 2X. Ataupun kita boleh kata juga X ni ada 2 kan? Jadi 2 kali X. 2 kali X. Okey, kita boleh kata juga 2 kali X. 2 kali X sama maksud dengan 2X. Okey, jadi ada 2 cara lah kita nak menyatakan jumlah blok kayu di sini.
X tambah X sama dengan 2X. Ataupun 2 kali X. X tu ada 2 kali. Jadi sama dengan 2X. Okey. Seterusnya, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu. Dan ditambahkan dengan 2 blok kayu. Okey. Jadi, kalau kamu perhatikan situasi ini, okey, X, X. Ada berapa X? Ada 2X. Jadi, 2X. Okey. Kita tambahkan dengan Y. Okey. Kita tambahkan dengan 2 blok kayu. Jadi, jumlah blok kayu yang X tu kita tak tahu. Kita labelkan X saja. Dia ada 2X, maka kita tulis 2X. Tambah Y. Okey, tambah dengan 2 blok kayu yang itu kita tahu nilai dia adalah 2, kita tulis 2. Okey, jadi jumlah blok kayu yang ada di situ adalah 2X tambah Y tambah 2. Boleh faham murid-murid? Seterusnya kita lihat situasi berikut. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Okey, tadi kita telah nyatakan jumlah blok kayunya ialah 2X. Okey, tapi kalau ditanya jumlah jisim blok kayu, okey, jumlah jisim blok kayu, bagaimana kita nak wakilkan? Jumlah jisim, okey, blok kayu. Jumlah jisim blok kayu, okey, dalam 2 beg. Okey, bagaimana kita nak wakilkan jumlah jisim yang ada dalam 2 beg ini? Okey, tadi kita telah nyatakan jumlah kayu ialah 2X. Betul? Jumlah kayu dia ialah 2X. Okey, satu blok jisimnya ialah P. Okey, berapa jumlah jisim semua? Jumlah jisim kayu. Operasi apa yang terlibat? Operasi apa? Contohnya, kalau saya bagi tahu, blok kayu ada 4. Okey, blok kayu ada 4. Satu blok jisim dia ialah 3 gram. Berapa jumlah jisim blok kayu? Jumlah jisim, macam mana kamu kira? Okey, ada 4 blok kayu, satu blok jisim dia ialah 3 gram. Okey, macam mana kita nak tahu jumlah jisim dia? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 kan? Boleh juga. Ataupun lebih cepat operasi darab. Darab 4 darab 3 gram. Jadi sama dengan 12 gram. Tapi kalau ini jumlah kayu dia 2X. Okey. Darab dengan gram. Dia punya jisim berapa satu tadi? Sama dengan darab dengan P. Okey, jadi jumlah jisim dia ialah 2X darab P. Kita boleh ringkaskan di sini ialah 2X P. Okey, jadi kita dah wakilkan tadi 2X. Apa tadi? X tambah 3. X tolak 4. X tolak 2. Kan? Tadi kita dah buat X tambah 3. X tolak 4. Okey. X per 2. Apa lagi tadi kita tulis? Okey. X, 2X. Okey. 2XP. Okey. Yang ini semua. Okey. Disebut ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Okey. Apa ciri-ciri ungkapan algebra ni? Ungkapan algebra ni ciri-cirinya adalah dia ada nombor dan dia ada pemboleh ubah. Serta operasi. Operasi apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, kalau 2XP ni tadi ada operasi darab. 2X tadi ni ada operasi
darab atau tambah kan. Nombor pun ada 2. X per 2. Okey. Operasi bahagi kan. X tolak 4. Ada nombor, ada juga pemboleh ubah. Ada nombor X tambah 3 ni nombor ada, pemboleh ubah ada, operasi pun ada kan. Jadi semuanya ini disebut ungkapan algebra, iaitu dia ada kaitan nombor dan pemboleh ubah. Boleh faham murid-murid apa itu ungkapan algebra? Apa ciri-ciri dia? Ada nombor dan juga ada pemboleh ubah serta operasi. Okey, tadi X. X ni ada nombor tak? Kalau tengok je macam ni, okey, tak ada nombor kan? Tapi sebenarnya dia ada nombor 1. Okey, dia ada nombor 1. X tu mewakili 1X. Tapi biasanya 1X ni, okey, 1 tidak perlu ditulis. Okey, jadi X ni pun disebut ungkapan algebra kerana dia juga ada nombor 1. Okey, jadi boleh faham murid-murid maksud ungkapan algebra? Sila lihat contoh yang diberi daripada buku teks muka surat 109. Yusri membeli 5 biji apel dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Okey. Sekarang ni soalan kehendak soalan adalah dia suruh tulis ungkapan algebra. Kenapa dia suruh tulis ungkapan algebra? Sebab kita tak tahu nilai apel sebiji. Okey. Begitu juga dengan oren. Tapi dilabelkan X untuk apel, Y untuk oren. Okey. Okey, kalau kita tahu nilai apel tu sebiji, katalah 50 sen. Berapa kita kena bayar untuk harga apel? Kita beli 5 biji, sebiji harganya 50 sen. Jadi kita kena bayar, harga dia adalah 5 darab 50 sen. Betul? Harga dia berapa? RM2.50. Begitu juga dengan oren. Kalau kita tahu oren 50 sen juga, sebiji. Jadi kita tahu harga oren yang kita beli adalah 8 biji. Kita beli 8 biji. Okey, satu biji harga dia 50 sen. Jadi kita kena bayar 8 darab 50 sen. Betul? Okey. Jadi kita sekarang oleh kerana kita tak tahu nilai harga sebiji, yang kita tahu adalah X. Jadi kita wakilkan. Okey, kita wakilkan harga ataupun jumlah harga apel, okey, sama dengan 5 darab X. Darab dengan X mesti ada beza 5 darab X, okey, sama dengan berapa? Sama dengan 5X. 5 darab X. Kalau darab dengan nombor ni dengan pemboleh ubah, okey, kita boleh ringkaskan, rapatkan sahaja, darab tu kita hilangkan. Kalau 5 darab X, kita boleh ringkaskan jadi 5X. Okey, darab tu kita hilangkan, kita rapatkan X dengan 5. Okey, seterusnya kita tentukan jumlah harga oren pula. Okey, harga oren. Satu biji harga dia Y. Kita beli 8 biji. Jadi kita nak tahu jumlah harga oren adalah 8 kali Y. Sama dengan 8Y. Jadi tuliskan soalan dia jumlah wang yang dibayar. Jumlah wang yang dibayar. Jumlah wang, okey. Jumlah wang yang dibayar. Okey, maksudnya kita tambahkanlah kedua-duanya. Harga apel 5X. Harga oren 8Y. Okey, jadi 5X tambah 8Y. Okey, 5X tambah 8Y. Jadi kita berhenti setakat itu saja sebabnya dia pemboleh ubah yang berbeza.
Jadi kita tak boleh ringkaskan, rapatkan saja tak boleh. 5x tambah 8y jangan rapatkan. Hilangkan tambah tak boleh. Hanya darab sahaja yang boleh. Okey? Jelas murid-murid contoh yang diberi? Baiklah murid-murid, untuk memantapkan kefahaman kamu, diharap murid-murid dapat buat latih diri 5.1b muka surat 108. Tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang diberi. Okey, ada 5 soalan diberi. Okey, soalan A, B, C, D dan E. Okey, ungkapan algebra ni tidak perlu tulis unit. Okey, saya ingatkan lagi sekali. Contohnya soalan D dan E. Soalan D tu ada unit kg, ada unit rm. Okey, kamu tak perlu tulis unitnya. Okey, ambil saja pun boleh ubah dia. Okey, begitu juga soalan E. Ada unit tahun dan unit tahun sahaja. Jadi, kamu tak perlu tulis unit tahun. Ungkapan algebra hanya ada nombor dan pemboleh ubah serta operasi. Boleh faham murid-murid? Okey, cuba buat, fikirkan. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi tadi. Okey, cuba buat, dah siap submit kat cikgu. Okey, nanti cikgu buat semakkan. Salah tak apa, cikgu bantu untuk perbetulkan. Okey, kalau dah banyak latihan nanti, kamu akan dapat menguasai dengan baik. Yang penting cuba 5 soalan ini dulu. Okey murid-murid, semoga berjaya.